Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris bin Aziz, nombor matrik 258621. Mewakili kumpulan saya yang terdiri daripada Jeffrey Berudin 258485, Muhammad Hamram bin Muhammad Yusuf 258630, Muhammad Mazwan bin Koshim 258640, Uqman Hakim bin Muhammad Ali 258906, Muhammad Syadarwish bin Sirajuddin 259638, untuk membentangkan satu tugasan berkumpulan iaitu satu tugasan berkumpulan untuk salah laku penjawab awam bagi subjek mata pelajaran GMGA 2033 Etika Pentadbiran Awam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penjawab awam? Agensi-agensi awam ditubuhkan dengan objektif utama untuk memenuhi keperluan rakyat dan negara. Untuk mencapai objektif tersebut, sistem penyampaian perkhidmatan awam yang berintegriti tinggi adalah diperlukan supaya dasar-dasar kerajaan dapat dilaksanakan secara berkesan dan lebih efisien. Kaki tangan staf atau penjawab awam yang berkualiti tinggi merupakan aset penting terhadap kejayaan sesebuah organisasi dan negara. Sifat amanah, telus bertanggungjawab dan berkhidmat demi kepentingan awam merupakan intipati kepada istilah integriti dan etika. Integriti adalah kualiti unggul yang wujud dalam secara keseluruhan dan padu pada individu dan sesebuah organisasi. Integriti amat penting kepada perkhidmatan awam adalah untuk mewujudkan pentadbiran dan perkhidmatan awam yang cekap dan berdisiplin menerusi penerapan nilai-nilai murni yang dapat mengatasi masalah dan kelemahan dalam pelbagai aspek pemerintahan seperti pengurusan kewangan, pengendalian kes-kes tata tertib, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang ditegah oleh peraturan perundangan serta agama. Integriti boleh ditakrifkan sebagai kejujuran dan ketulusan serta kesempurnaan dan keutuhan. Berdasarkan takrifan ringkas ini, kita boleh faham integriti ini boleh difahami sebagai nadi utama kepada pencapaian hasil kerja yang berkualiti yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang individu atau badan organisasi dengan berlandaskan ciri-ciri kerja bersepadu dan menyeluruh. Integriti perlu dilihat sebagai satu komitmen terhadap prinsip moral yang tinggi dalam memikul dan menjalankan sesuatu tugas sama ada dari peringkat individu ataupun organisasi. Jadi apa yang saya nak cakap di sini, saya nak bentangkan satu kajian yang dibuat oleh kumpulan kami. Okey, kajian ni, pengenalan kajian saya akan bentangkan dalam serta kerjaan. Cabaran membentuk dan mengekalkan integriti perkhidmatan yang baik berat untuk dipikul memandangkan saiz organisasi awam dan bilangan kaki tangannya yang sangat besar. Menurut laporan Kerajaan Persekutuan 2005 yang menegaskan wujudnya pelibatan pejabat awam dalam pelbagai kes salah laku yang menjejaskan integriti perkhidmatan awam. Dan menurut aduan-aduan yang diterima oleh Biro Pengaduan Awam, antara agensi yang tertinggi yang menerima pengaduan kes salah laku melalui penelitian ke atas laporan penawam antara tahun 2000 hingga 2024 ialah terdiri daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, Kastam Diraja Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia. Kajian yang dijalankan adalah membincangkan integriti para penjawat awam di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berdasarkan rekod-rekod pengaduan awam yang diterima oleh agensi berkenaan antara tahun 2008 hingga 2011. 4 objektif utama kajian kumpulan kami adalah untuk meninjau trend pengaduan awam yang diterima, meneliti kandungan pengaduan, menentukan merit pengaduan, melihat kesan pengaduan atas kerjaya pejabat awam yang terlibat. Dalam membincangkan perkara ini, konsep integriti yang diguna adalah merujuk kepada semua pengaduan awam yang diterima oleh pihak jabatan. Ia mempunyai 9 kategori utama iaitu salah guna kuasa, kelewatan bertindak, tiada tindakan, kegagalan kuat kuasa, kualiti perkhidmatan kaunter dan telefon, kegagalan mematuhi prosedur, tidak responsif, tindakan tidak adil dan kurang kemudahan awam. Tata kelakuan pegawai awam. Kerajaan sendiri telah mewartakan melalui wartanya iaitu peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Dia merupakan satu garis panduan bagi menggariskan peraturan-peraturan tata kelakuan dan tindakan tata tertib yang boleh diambil ke atas pegawai awam sepanjang perkhidmatannya di dalam perkhidmatan awam. Ini salah satu usaha kerajaan untuk mendisiplinkan pejabat awam. Di antara peraturan-peraturan pegawai awam yang terdapat dalam
Peraturan ini adalah seperti mana contoh yang saya bagi peraturan 4/1 supaya seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di-Pertuan Agong negara dan kerajaan, iaitu sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang-undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Contoh yang kedua, peraturan 4/2 di mana menetapkan supaya seseorang pegawai tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendirian. Ini contoh yang kita boleh lihat seperti menguruskan perniagaan ataupun pelaburan sendiri, melibatkan isteri, anak, saudara mara atau rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan dan lain-lain yang berkaitan. Kebelakangan ini, hampir setiap orang bercakap mengenai integriti dan accountability dalam Jabatan Pengangkutan Jalan. Hal ini banyak diperkatakan kerana ia melibatkan isu kebertanggungjawaban dan integriti, terutamanya dalam kalangan pejabat awam. Namun bukanlah semua pejabat awam yang tidak mengamalkan budaya integriti. Sebaliknya masih ada pejabat awam yang sentiasa mendukung prinsip mengutamakan integriti demi memberi perkhidmatan yang terbaik dengan sedaya upaya mereka. Okey. Jadi bukan semua kita boleh salahkan. Mungkin ada segelintir yang telah membuat salah laku seperti yang berlaku dalam JPJ. Apa yang saya nak terangkan di sini bukanlah untuk menuduh mana-mana pihak ataupun mengaibkan mana-mana organisasi, tetapi sekadar satu penceritaan apa yang telah berlaku di dalam negara kita Malaysia melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Saya akan bentangkan di sini seperti salah laku yang berlaku dalam JPJ itu sendiri. Yang pertama, kita boleh lihat isu pembidaan nombor kenderaan. Okey, sinonim yang rakyat Malaysia ini, masyarakat Malaysia ini, kita boleh lihat masyarakat Malaysia ini lebih mempunyai minat tersendiri dalam membuat ataupun membida sesuatu nombor kenderaan untuk diguna pakai ke atas kenderaan persendirian. Kita boleh lihat, okey, kita boleh bida nombor tersebut kerana masyarakat Cina pada amnya memang minat nombor-nombor yang cantik seperti 88, 77, 777. Jadi ini nombor-nombor tersebut sebelum diperoleh perlu dibida di Jabatan Pengangkutan Jalan dengan memasukkan sejumlah duit, dan diorang semua akan melobi nombor tersebut, dan siapakah yang mempunyai bidang yang paling tinggi akan berjaya untuk membeli nombor kenderaan tersebut. Tetapi apa yang berlaku, ada segelintir pegawai JPJ yang telah menyalahgunakan kuasa, di mana terdapat orang-orang persendirian yang terdiri daripada tauke-tauke syarikat dan yang telah menggunakan jalan pintu belakang memberi imbuhan yang lebih kepada pegawai-pegawai JPJ ini untuk mendapatkan nombor yang dihajati. Dan ini merupakan salah laku yang berlaku di JPJ dan pernah ditimbulkan dan diterangkan telah diambil oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Korupsi Malaysia. Dan ini semua jelas ditunjukkan dalam media massa. Salah laku yang kedua yang melibatkan JPJ ini, yang kedua yang kita boleh lihat di Malaysia, isu sekolah memandu. Terdapat beberapa sekolah memandu yang menawarkan pakej pembelajaran memandu garanti lulus. Itu yang berjaya ditimbulkan. Yang itu yang menjadi kesan di Malaysia ini, di mana sekolah memandu tersebut telah membayar sejumlah duit secara bulanan ataupun tidak, saya tak pasti, tetapi kepada pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengujian kenderaan, di mana pelajar-pelajar yang mendaftar masuk di sekolah memandu tersebut membayar yuran yang agak tinggi sedikit, tetapi digaranti akan mendapat lesen memandu selepas diuji oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan ini jelas menunjukkan satu pelanggaran kod etika yang tidak bermaruah yang berlaku dalam JPJ, kerana ini banyak pelajar tersebut yang tidak mengikuti spek yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun SOP yang ditetapkan semasa pengujian kenderaan, tetapi diberikan lesen dan diluluskan oleh pegawai-pegawai yang tidak beramanah ini, dan ini boleh menyebabkan kerugian di mana boleh berlakunya kemalangan kerana pelajar tersebut tidak layak memandu kenderaan di atas jalan, tetapi tetap diberikan lesen kerana terdapat sogokan dalam isu ini, dan ini membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Isu yang ketiga yang kita boleh lihat di Malaysia ni seperti isu lesen terbang. Lesen terbang ni, apa yang dikatakan dengan lesen terbang ni? Kita boleh tengok orang tak pergi pun sekolah memandu dan tak pergi pun ujian semasa untuk kenderaan dapat lesen, tak pergi langsung, tapi hanya membayar sejumlah duit dan dapat lesen tersebut. Dan ini yang pernah berlaku di Malaysia. Kerana bayar sejumlah duit kepada pegawai JPJ yang terlibat, hanya key in sistem dan terus print
dia punya lesen mendu. Itu yang salah laku yang berlaku dalam bahagian jabatan pengguna jalan yang secara amnya kita boleh lihat dalam Malaysia ni. Yang keempat, cukai jalan. Cukai jalan ni apa yang kita boleh lihat, berlakunya penyelewengan dan salah guna kuasa yang serius yang berlaku di Johor, Pasir Gudang, di mana terdapat kereta-kereta mewah yang diambil daripada negara Singapura untuk dieksport keluar daripada negara Malaysia, kerana kita pun sedia maklum Singapura hanya memberi kebenaran kepada rakyatnya menggunakan kereta selama 5 tahun sahaja, dan selepas 5 tahun akan dilepaskan. Jadi kenderaan tersebut dibawa masuk ke Malaysia di Pasir Gudang dan sebelum dieksport ke luar negara, tetapi telah diambil kesempatan oleh pegawai-pegawai JPJ yang tidak beramanah, di mana pegawai JPJ telah memberikan geran kenderaan dan juga untuk memudahkan orang yang membeli kereta kelon tersebut untuk memperbaharui lesen dan insurans. Dan ini merupakan salah laku yang serius. Yang kelima, kita boleh tengok ada juga segelintir pegawai JPJ yang telah menyalahgunakan kuasa dalam isu saman. Saman yang dikeluarkan oleh JPJ boleh disettle dan diselesaikan dengan cara yang tidak profesional, di mana terdapat segelintir pegawai JPJ ini menyalahgunakan kuasa, terima duit daripada orang persendirian dan meminda seksyen kesalahan yang berlaku ke atas saman tersebut untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan mendapatkan pendapatan sampingan. Ini merupakan pelanggaran kod etika yang serius dalam jabatan pengguna jalan, kerana ini satu contoh yang tidak berintegriti langsung bagi saya. Dan yang keenam, kita boleh lihat yang terbaru yang salah laku yang berlaku ke atas JPJ itu sendiri, seperti isu di mana pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menangkap 58 orang pegawai dan kaki tangan JPJ Negeri Pulau Pinang berdasarkan aduan awam yang dibuat. Kenapa ini boleh berlaku? Okey, kita boleh lihat balik, ini isu syarikat pengangkutan yang melibatkan lori-lori perdagangan. Okey, di mana tauke syarikat pengangkutan tersebut telah membayar secara bulanan kepada semua pegawai-pegawai yang terlibat sehingga mencecah puluhan ribu ringgit bagi mengelak daripada diambil tindakan ke atas lori-lori milik syarikat beliau. Dan berdasarkan aduan awam yang dibuat oleh isteri pegawai JPJ tersebut, dan pihak SPM telah berjaya membuat dan siasatan dan telah berjaya menahan sejumlah lebih kurang 58 orang pegawai dan kekenaan awam yang bekerja di JPJ untuk tindakan lanjut. Kesan keaduan awam yang dibuat ini terhadap kejayaan pejabat awam, apa kesan dia? Kita boleh tengok aduan awam yang terbukti kukuh memberikan implikasi besar ke atas kejayaan pejabat awam di JPJ. Di dalam kes-kes serius atau berat, pejabat awam yang berhadapan pertuduhan atau menjalani proses siasatan lanjut menurut proses jabatan bagi mendapatkan bukti melampaui keraguan munasabah beyond reasonable doubt yang dikehendaki oleh pihak unit tertib bahagian pengurusan. Kes-kes serius kemudian yang diputuskan menurut 3 kategori oleh panel siasatan, iaitu kes salah laku, kes mahkamah, kes yang perlu diserahkan kepada pihak SPRM. Bagi kes-kes yang telah diputuskan, tindakan-tindakan akan diambil mengikut peraturan kelakuan pejabat awam, di mana tindakan tersebut seperti pembuangan kerja, gantung tugas, henti ataupun tahan kerja, tangguh pengangkatan gaji ataupun turun pangkat boleh dikenakan terhadap pesalah-pesalah ini. Bagi kes dalam siasatan pula, majoriti kaki tangan yang didakwa dikenakan surat pertuduhan sedang menunggu pertimbangan bukti yang melebihi keraguan munasabah prima facie. Secara keseluruhan, besarnya bilangan kes yang dikenakan tindakan pembuangan kerja serta lain-lain seperti menunjukkan berlakunya masalah kemerosotan, integriti dan keutuhan nilai moral dalam profesi pekerjaan. Itu yang kita boleh lihatlah dalam JPJ. Jadi untuk cadangan penyelesaian yang kami telah buat kajian melalui kumpulan kami ini, kami telah tengok terdapat cadangan penyelesaian untuk pihak JPJ, iaitu JPJ perlu terus menggandakan usaha mempertingkatkan integriti para pejabat awam dan agensi dengan meneliti sepenuhnya punca-punca kemerosotan integriti khususnya dalam pengaduan-pengaduan yang meningkat secara ekstrim. Perlu terdapat usaha yang sistematik dalam menganalisis pengaduan awam serta tindakan pemotoran yang strategik bagi mengurangkan pengaduan, seperti memperbaiki kualiti perkhidmatan akauntan dan telefon, mempertingkatkan aktiviti penguasaan undang-undang, mengadakan pembaharuan pelan JPJ dan lain-lain lagi. Kesimpulannya, integriti merupakan nilai pada diri seseorang dalam kehidupan harian
masalah sosial yang semakin meningkat kini merupakan satu tanda akan pentingnya nilai dan integriti di kalangan masyarakat yang dalam memperkukuhkan disiplin diri. Kerana etika ini berkait rapat dengan disiplin diri. Selaras dengan misi Pusat Governance, Integriti dan Antirasuah Nasional GIACC untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang dikenali kerana integritinya bukan kerana rasuahnya. Sektor perkhidmatan awam merupakan pemangkin kepada pembangunan negara dalam pelbagai aspek seperti pengurusan pembangunan industri, teknologi, komunikasi yang semakin berkembang, sosioekonomi serta pengurusan kewangan. Sektor awam juga sering menjadi fokus utama dalam perbualan atau perbincangan di kalangan masyarakat yang menjadi pelanggan utama kerajaan serta pemerhati kepada kebincangan maupun kejayaan perkhidmatan awam. Adalah penting serta menjadi tanggungjawab perkhidmatan awam dalam meyakinkan rakyat terhadap proses penyampaian yang berkesan serta kewibawaan dalam melaksanakan tugas. Perkhidmatan awam juga sering menjadi perhatian dalam apa juga bentuk berita yang disampaikan kepada masyarakat, lebih-lebih lagi jika ianya merupakan berita kesalahan yang melibatkan pelanggaran integriti. Itulah yang berlaku, yang seperti tadi yang kita bertengok. Itulah yang berkait rapat apa yang kumpulan kami buat kajian. Etika dengan integriti memang amat penting dalam isu-isu salah laku penjawat awam. Memang dia kena berjalan seiring bagi membasmi perkara-perkara negatif dan gejala-gejala seperti ini berlaku. Jadi apa yang kita bersimpulkan kat sini, pihak-pihak yang berkenaan perlu membuat satu usaha yang berterusan bagi menjadikan nilai dan etika ini sebagai satu garis panduan dalam menjalankan tugas bagi mengelakkan berlakunya salah laku di dalam pentadbiran awam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.